Ya, bersama dengan kita pada pagi ini bersama dengan Cikgu Haji Ali Yusri bin Abdul Ghafur, merupakan kaunselor dan juga motivator. Sudah pun berada di studio kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Luar biasa, insyaAllah. Alhamdulillah. Ya. Hitungan saya, Cikgu ya, 1, 2, 5 tahun dah berjumpa. Tapi hitung 1, 2. Jumlah 5 tahun. Betul-betul. Mantap Ya, dah. Alhamdulillah. Sehat ya Cikgu ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini akan kita perkatakan berkenaan dengan berkenaan dengan tajuk Kautah Ganya. Jadi memang bunyinya agak ringkas, tetapi seperti kita nyatakan tadi, memang banyak mungkin yang akan dikongsikan nanti oleh Cikgu Haji Ali Yusri. Ada maksud yang tersirat sebetulnya Kautah Ganya dalam segmen motivasi pelajar. Jadi sebenarnya apa yang dimaksudkan Kautah Ganya ini, Cikgu? Baiklah, terima kasih Munirah dan juga Is. Ya, saya Is lagi bagus. Is bagus. Saya memang jadi senang, mudah saja. saja. Is, okey. Okay. Jadi bila sebut Kautah Ganya tu, ya sebenarnya perkataan yang sering diluahkan, contoh daripada ibu bapa. Ya. Kalau di pejabat kita punya ketua. Dan juga kalau juga kawan-kawan di sekolah. Kau teganyanya, kau sajanya, cuma itulah kau teganyanya. Jadi maksudnya di sini ialah kalau saya bertanya kepada Munirah dan Is sendiri ya, kalau engkau banyak kau teganyanya, kau sajanya, cuma tu. Jadi apa memanglah kalau itu apa sekiranya saya tanyakanlah Is sama Munirah, kau teganya ni harapan kami Is. Dan orang lain begini. Ya. Memang macam mana? Kalau anda saya Mahira. Mahira ya. Okay. Terdua lah yang cerita ni. Terdua lah tu ya. Ya, baik. Jadi itulah kalau bila kata macam tu memanglah pertama sekali kepada daripada ibu bapa. Sambil kita dengar ni. Kau teganya nilainya, harapan kaminya. Bapa ni punya sudah pincin, berumur sudahnya. Jadi memanglah sesuatu perkataan kita rasa tersentuh. Wow-nya. Banyak fikir punya aku cuma ni rupanya ada junjung ucap Kautah harapannya. Harapan setinggi gunung. Cuma tu dah bunyi lagunya tu. Jadi bila harapan tu, jadi ada 3 ni. Satu harapan daripada ibu bapa dan seterusnya juga bila kata ni sudah berpelajaran, kadang-kadang ibu bapa cakap tu. Dalam kaunya sini ninya, kau yang banyak ninya, berpelajaran. Jadi bila kau pelajaran tu nya nampak terkawatu dan punya menghasilkan sesuatu. Dan ketiga lagi bila sebut bila harapan itu ialah ada skill sekiranya. Ya. Kalau anu menyanyi ni si Isnya pun dah dapatnya. Kalau anu ngusai-ngusai anu ni kerita ni Munirah pandai ni nukar pintu apa ni nop ni dia pemandai ni aku pemandai ni dia tahu sudah dirinya. Jadi bila balik kepada ibu bapa, ibu bapa ni kalau sudah yang berumur tua, macam saya pun punya sudah indungan dia tua, tempat dia mengadu tu ya bukannya semua adik-beradik tu kadang-kadang tanya adik-beradik ni pun walaupun sebapa semama, tapi skill tu lain-lain. Betul. Ada yang boleh tempatnya mengadu. Yang dia rasa selesa. Wangnya ni beritahunya macam mana, aku ni macam mana ya, beritahunya. Tapi ada yang macam dia, okey tu bapa cool sajanya kita ni punya anujunya. Tapi ada yang boleh menjadi pendengar, tepatnya mengadu apa saja tu beritahunya. Jadi ini perlu kepada yang disebutnya harapan tadi tu. Ya. Kau nganya anu lain presiden matinya bang matunya ini nantinya. Balik aku beritahunya. Kau tengahnya boleh bawa ke aku umrah ni sekiranya lah. Ya kapanya awinya. Babang matunya aku pernah duduk umrahnya tinggal hanya aku punya di hotel macam tu. Macam mana tekan ada harapannya. Jadi ia itu yang sebenarnya itu. Jadi dan seterusnya yang diharapkannya itu ialah ia memahami orang tua tu. Memahami ke dia apapun anunya. Tahu dah orang tuanya ikan kesana kemari. Ada itu seorang petuan saya tu rupanya setiap malam ada tempat minumnya. Itu kalau berjadual tu. Tahu sudahnya, bawa kemarinya. Jadi ada yang tenang memahami, pak kita mana boleh minum kopi ni macam kan? Itu marah tu. Intinya kau sembaw ke dia punya. Anu sinatunya macam punya. Mentang-mentangnya kerajaan dia anunya Kementerian Kesehatannya sebut-sebutnya. Ndak dapat cemani, aku ni suruh cemani punya makan saya tanya. Jadi
ia tu dah yang punya kau taganya tu nya itu tu ia kerja seorang atu banyak yang memahami ke dia. Kau bukannya artinya ia ndak sayang, tapi ada anak-anak ini yang berbeza acaranya pendapatannya. Mungkin ada anak yang boleh membagi ke tani dari segi material, makan minum, ada segi dari segi keuangan. Tapi ada anak yang boleh menjadi seorang pendengar, yang walaupun dapat memberi kasih sayang. Kasih sayang, sehingga sentuhan misalnya. Sekarang ada kalau yang kita ni boleh lihat bilanya kau teganya ni ada anak yang boleh mengurut bah. Refleksologi ni padahal dah pulang berapa, tapi oleh sebab sentuhannya tu. Dan ini memang ada pemandai je tu. Percembahan dalam pengsun. Sini lah. Ini banyak. Kalau ini mata ni banyak. Ini batik ni, telinga ni macam-macam kan. Jadi bila ia sentuhan tu, ada dengannya yang orang yang boleh. Baginya, yang dia dapatnya. Kalau kamunya, ganasnya. Sakit. Melatuk banyak. Lemak betis kuatunya. Allahnya. Kan berdiri pun, tapi kau bisa lainnya. Kalau kau megang atunya, dengan minyak-minyak yang sedia ni, ini. Jadi ini yang kita rasakan, pelbagaian anak-anak itu macam-macam caranya. Ini kau teganya ni, makanan ni. Jadi itu tah yang kita lihat bila melihat tadi kau teganya tu dari segi indung ketania tu lah. I'm sure macam itu sendiri. Mesti ada indung kita. Hanya tipun sianunya Daud pecoknya kali ya. Tipun di Daud tatunya. Ada lagi nama glamour tu. Nama glamour tu. Ada lagi. Ada lagi. Nama rumah lain tu biasanya dapat beritahu tu. Ada dapat beritahu tu. Telefonnya saya orang Daud tatunya. Yang ni yang kawan-kawan depayahnya. Jadi dia tahu tu indung tu. Apa kira-kira kita pakar lah tu. Pakar bidang-bidang masing-masing. Sama jo kita menirahnya tu nya. Kalau mau anunya, kalau anunya memasaknya sendirilah pandai tu yang buat dan tu nya apa ni udang padas anunya. Udang masak merah. Masak merahnya sama patainya. Nu lain ni dah. Benarkah? Galak dia rokunya kakaknya tu kalau dari jauh hati pulang bunyinya tu. Jadi dia akan tahu tu. Jadi bila kau teganya tu dia sudah memang dari awal dapat macam tu. Jadi itu dari segi sudut di rumah jadi sama juga kalau metua Nira dan Esa sama juga tu. Metua ni pun ada juga ni dipilih-pilihnya juga ni Es main-main. Aninya tinggi markah di solangan ni. Cari poin ni ya. Ini bagus ni ya. Kalau yang ni pandai ni ya. Pandai mo ya. Jadi anitah harapan bila kata ni kena beritahu kau taganya tu. Jadi bila yang kedua ialah mengenai dengan anak-anak. Okey, anak-anak ni juga ni kalau sudah indungnya tu tahu. Ada beberapa keluarga Esa ni yang saya ingin kongsikan je ni. Ketika ni tahu level anak-anak kata ni bah. Ada satu family lah. Dia tahu sudah anaknya ni dari segi akademik in the strong. Tapi ia mempunyai kelebihan dalam bidang lain. Kepakaran yang lain. Jadi keluarga ni kalau kita ni melihat kadang-kadang kita ni satu ni orang sudah stigma menahan bah. Mesti tak kata ni anak-anak ni O level macam tu. Mesti boleh sekurang-kurangnya 7 O level punya. A level kau macam ni. Tapi ada anak-anak kata dia ni, ia dah dapat bah. Ia banyak hands on. Ia bagi kalau bagian tangan macam mana ia pandai tu. Tapi akademik ia kurang. Jadi bila melihat keadaan macam mana ni, ibu bapa akan tahu tu. Akan tahu dia terdapat kata ni memajal bah. Ada kadang indung-indungan ni dah kadang-kadang ke tahap stresnya tu tinggi kan. Walaupun anak-anak ni kongsi babahnya, aku dah dapat ni ya, babah majal aku kan jadi engineering aninya, hidupku dapat ni ya. Jangan tanya belajar sekolahnya aku. Anita kadang-kadang kanak-kanak harapannya tu terpampan bah. Betul. Anita mesti beri peluang ni. Jangan jadi ada yang saya menjakan keluarga tadi ni. Dia sudah dari damit, dia suka berniaga bah. Ada contoh lah, tapi tidak sebut namanya. Sekarang dia nunya kali aku kalau kan kau lucunya pandai-pandai kau ceritanya. Dintainya bah. Kawan saya dulu lah, bila kami sekolah dulu, tiba-tiba yang ni gagal dulu kami memanglah BJCE ya. Kita ampit ke itu, Brunei Juniors. Ampit jadi resultnya tu ia gagal bah. Jadi kami teruslah. Kunung-kunung yang pemandaian ni macam bandar tu soalnya tu naik pemandam naik sampai belajar ke luar negeri lah. Jadi yang dengan kami ni yang gagal form 3 ni
Jadi ibu bapanya ini bagus. Dia menahan di sana, Pak. Jadi apa yang dibuatnya? Ia mengajar anaknya ini berniaga. Saya masih ingat tuh orang itu. Jadi bila ia sudah satu hari itu kami balik sekolah, melihat anaknya ini disusunkannya atap jeng, 4 atap, barinya bermija di bawah, dijual ya, berjual nindah-nindah inilah. Ya. Kalau dulu yang famous is buah kana apa nih, coklat, ada lagi limau, jelly itu. Ada girik-girik bunyi yang ketawa. Kalau kamu hampir tu, berjambul baik kata tu. Jadi, mamanya ni melihat, bila anaknya ni akademik dia strong. Diajarnya berniaga is. Allahu Akbar. Kami belajar supaya keluar negeri, sudah 15 tahun is, berjumpalah kawan ni. Berjumpa sama ke dia, yang gagal form 3 ni. Ya ni, legaunya. Istrinya, Allah, batah udah jumpa kaunya. Soalannya soalan isi kadang-kadang ya ni, ia mempunyai skill, Tapi kisah benar ni juga. Kisah benar. Okay. Ia punya skill, boleh bercakap semua orang, boleh mempengaruhi orang. Friendly lah. Ia sudah banyak kelebihannya. Ia sudah banyak kadainya. La ilaha illallah. Saya bertanya sampai bertanya, berapa gaji mulainya? Nyonya takut tanya kok. Oleh akunya. Ini bukan pulang memberitahu kanak-kanak ini mesti gagal tapi ini satu contoh. Kalau anak Ketani itu Ketani tahu anak-anak Ketani apa ia punya strength, apa ia punya weakness, di mana ia punya potensi itu. Jadi bila sudah Ketani tahu, bila sudah ia macam saya nyatakan tadi ia gagal form 3, bukan artinya menahan sana. Jadi bapa mamanya ini hebatlah. Bila melihat ni suruh ke dia cubanya. Saya ini memang nyanyah. Suka bercakap di kelas pun berhenti kau ni dalam empat kadang-kadang sangatlah kami. Duduk belakang ke depan kami pindah tu. Kaunya. Berarti oleh sebab dia pandai bercakap tu, jadi dia punya kedai, punya rumah siwa sekarang ni. Allahu Akbar. Kalau jumpa ke dia, memanglah berjaya. Memang berjaya bagi dia tu dibandingkan dengan kami dari segi akademik yang berjaya ni memanglah dari segi keuangannya memanglah dari ke dia memanglah better kita yang ngada-ngada tu nya. Kalau mendengar nanti kurang jumpa ke dia. Dia tanya berapa duitmu nya, berapa gajimu nya. Ia sampai kayak beritahu subhanallah. Jadi di sini melihat kepada ibu bapa. Bila tanya kau teganya tu artinya sebuah harapan. Sebuah harapan. Kata ni mesti tahu sebagai ibu bapa cari jangan anak atu gagal macam tu. Jadi alhamdulillah di Brunei ni dan juga Munirah Kementerian Pendidikan sendiri. Kalau dulu kita ni lepas form 3 baik-baik tahu sijil anunya living certificate diberinya. Tapi kalau ini Kementerian Pendidikan sehingga memikirkan 1 dan 2 O level pun masih boleh belajar. Misalnya contohnya masuk ke IBTE. Ini sudah satu. Kalau dulu memang kita Ketani lepas form 3 mana tah jadi keraja itu dulu. Sekarang ini tidak perlu dipikirkan kemana arah solusi. Ini saya rasakan sehingga kalau Ketani melihat kepada ibu bapa jangan disekat ataupun jangan menahan cematu saja. Sama juga masa ini alhamdulillah hari ini pun sudah Institut Teknologi Brunei akan konvo pada hari ini. Jadi saya baru-baru ini banyak yang konvo. Jadi ini sama juga pemikiran pada kau teganya tu bukan hanya Ketani berharap anak-anak ini kan orang memohon kerajaan. Lihat dia kalau sekarang di Universiti Brunei ataupun di Unisa Kupu ke apa di mana. Yang 4 tahun. Saya percaya 4 tahun itu banyak pengalamannya. Betul. Bukannya dari segi akademik saja. Macam mana cara Ketani mempelbagaikan ilmunya tu. Jangan menunggu saja. Kalau dulu menunggu postman tu, tunggu mana tu surat kuaninya. Kalau ini pakai postman, pakai email sudah lihatnya bila kan interview, bila kan gagal kan dapat duka cita. Kalau ini tidak, saya selalu bercakap kalau yang baru-baru ini yang sudah baru graduate, jangan berhenti ataupun jangan berehat. Katanya dalam hidup ini dalam kamus ni rehat ni sebenarnya. Aku cukunya baru ngalih cukunya 4 tahun belajar. Kan rehat lagi 2 bulan. Saya rasakan ini satu kesilapan lah. Jangan berhenti. Selagi kita ni bernyawa ni on saja. Jangan on, teruskan buat. Jangan sampai bila kita ni berehat tu ulanglah. Jadi bila sudah ilmu 4 tahun tu guna pakailah. Di mana melihat. Jadi sebagai parents pun juga
mungkin memanglah harapan tu bertugas ataupun dapat tugasan dari kerajaan lah. Itu memang satu daripada yang target orang lah. Yang kedua swasta. Tapi yang pentingnya sekarang ni ialah sendiri. Kalau sendiri ni syok selalunya. You are the boss bang. Yes. Mana kau pakai pakai bertambah apa ni untuk kau masuk kerja. You are the one yang running the show tu bang. Jadi bila diguna pakai ilmu tu, saya rasakan ini yang paling bagus. Jangan menahan di sana, menunggu. Kenapa ni itu anak-anak kita hendak kerja, cikgunya menunggu anunya. Ini yang saya rasakan satu kesilapan. Macam sekiranya anak-anak yang sudah mempunyai ilmu, ilmu dari segi pendidikan. Oh subhanallah. Kalau ini ilmu, kalau kita melihat graduation itu, tadi pun takut macam-macam nama ilmu diorang ni. Oh tengahnya itu tu pakai, jangan dipakai. Dan juga kepada ibu bapa memanglah harapan katanya tu mentaliti katanya selalu tu. Kalau orang B2 ni gajinya 2,000 lebih ni tapi kalau anak tu kena offer sekiranya 1,000 misalnya. Jadi saya harap ani kau teganya tu artinya janganlah kata ni ngades aku sekolah lah 1,000 ganya gajimu. Apa kau cuma tu. Jadi saya rasakan ani satu kesilapan. Yang penting ialah darinya 1,000 tu gajinya tu jadi ia akan bertambah tu. Jadi kalau ia temu duga misalnya ia ada pengalaman kalau sekiranya saya menginterview si SBS selama ni awang telah lulus selama ni dan selama sudah tahun lepas. Jadi apakah awang buat selama setahun ni? Jokan si cakap entah aku di rumah pelanggannya. Kadang-kadang mengantar peradianku sekolahnya. Atau kalau si Munirah aku tanyakan, Munirah Dayang sekiranya masa tu setahun apa Munirah buat? Oh saya menjadi sukarelawan, saya menjual tapai menjual tadi ni udang masak ni lakunya. Jadi kalau saya sebagai penemu duga, saya akan lebih berminat dengan Munirah sebab dia dipakai aja pak. Macam saya sindang ampai-ampai di rumahnya, main game gua mat kita ndak aku ngambil kita sebabnya ani diperbagaikan ilmu dalam bidang walaupun kita dalam bidang pengajian Islam misalnya tapi kita guna pakai ilmu kita tu berniaga misalnya. Subhanallah. Saya rasakan anilah satu yang boleh kata ni pikirkan kau teganya tu Jadi Cikgu Haji apa tu dunia ni boleh kita ni ibaratkan sebagai sebuah ladang untuk tani terus usaha dan usaha tidak mengenal jarak usia kita ni selagi kita ni mampu jika Allah masih memberi kita ni kudrat untuk terus berusaha umur bukanlah halangan Tetapi andainya macam contohnya tadi Indung memberi harapan kepada anak-anaknya kau tahannya harapan kami. Kemudian anak mengabaikan harapan tersebut. Kemudian tiba-tiba kedua ibu bapa ini sudah tiada lagi. Jadi kekesalan ataupun penyesalan itu baru tadi dirasakan apabila bis dia ini sudah dadak. Jadi mungkin ada timbul kesedaran dan ingin memperbaiki diri. Mungkin pandangan daripada Cikgu Haji sendiri. Macam mana tadi untuk memperbaikinya jika masih ada kesempatan? Ialah hidup ini umpama ladang kan untuk tadi berusaha dan terus berusaha. Macam mana tu? Memang saya sudah di awal sekali dulu katanya ni bila adik-beradik ini yang perlu ditekankan ni. Kadang-kadang tanya adik-beradik ni yang paling penting yang baru berkeluarga jangan berkelahi adik-beradik. Ini paling penting. Walau siapa pun kita, ndak kira apa pangkat kita adik-beradik, yang penting adik-beradik jangan bersatur orang Brunei. Jangan berkelahi ni. Sebab kata ni itu tebah keluar kata ni itu bah. Kalau indung dah ada sekiranya. Okey, memanglah kata ni kalau yang selalunya menjadi isu ni ialah pewaris-pewaris harta ni. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang nauzubillah min zalik takut sehingga ndak bertagur bah. Pasal tanah dampit, pasal garan tanah. Karena kalau garan di Pulain dia orang berguna tu. Perkuburan Pulain depan berapa tes. Memang ada sudah kena sediakan tu. Jadi bila ia adik-beradik memang dari awal kata ni dididik supaya menjaga sekiranya yang tua, yang sulung selalunya indong balai kami berjalan ni kau sekarang ni menjaga peradian ni. Saya rasakan ini bagus ni, satu tanggungjawab. Dan yang bungsu jual dengarkan tu abangmu kakakmu tu kamu apa mandadan ni
kami naik haji ni sebulan contoh. dah ada ni. Jadi kamu tah yang ni abang waktu dengarkan. Jadi bila di sini perlu kepada melihat tanggungjawab tu jangan karena yes ya tua kalian ikonya. Aku jadi aku cong sini ni. Ini yang perlu dipikirkan tadi jangan sampai adik-beradik tu apa ni abang ada tu kami kena ia duduk-duduknya kami suruhnya menyapu, suruhnya mana-mana. Jadi saya rasakan inilah satu perkara yang penting sekali ialah adik-beradik. Jangan perkelahi walaupun sudah kahwin. Kadang-kadang kahwin ini memanglah ada isteri, ada suami yang baru perdua yang baru masuk dalam keluarga ketani. Ini perlu kekukuhan ni dalam adik-beradik sebenarnya. Itulah yang Isa. Ya, alhamdulillah. Jadi boleh tambah lagi Mahira ada ingin silakan teruskan. Jadi ini yang saya menyatakan tadi bila kita tadi itu mengenai dengan anak-anaknya macam mana ya memperbaiki dirinya. Memanglah kadang-kadang barang macam mana ni ia melihat pada dirinya. Kata dia melihat pada diri. Memang kata dia membuat kesilapan. Kadang kita fikir Allah benar juga bapaknya dia tu ingat punya. Sebelumnya masa ni nazaknya macam-macam pesannya lah punya. Aku lupa banyak macam mana tanya. Aku bagian pentadbiran dalam waris-waris satu. Jadi ini kadang-kadang ia kata ni melihat ketidakadilan itu. Ya, ketidakadilan ini ia kata ni ada yang dibalas dengan on the spot. Okey. Kadang-kadang kalau bukan hak kata ni tu nyurang ke budaya kita ni panas. Bukan hak diri. Ya. Tapi dia ni mengambil misalnya, walaupun dia pentadbir misalnya. Kadang-kadang adik-beradik ni, itu tu. Bila sudah kita ni melihat, oleh sebab harta ni mengakibatkan kita ni bersaudara adik-beradik tidak berbaik, saya rasakan ini satu kegagalan dalam keluarga. Selalu itu mesti selalu flashback tu. Ingat kau lah tadi masa damit, tadi menyuluk mangga. Kau kena gigit tu di tebuan apa. This kind of thing dan kau menangis terabah aku mengangkat kau. Bit of thing ini nostalgia yang tadi momen kata dia tu tadi fikir balik. Now kenapa kata ni sudah basar-basaran ni sudah tua-tua ni terlagi kan berkelahi terpulang kerja kata ni. Berpecah belah. Padahal zaman kata ni damit-damit dulu we are always together. Apapun seorang menangis, seorang mujuk, seorang dah makan hingga mati. Ini kadang-kadang ni oleh sebab barang-barang macam ni jadi ini tak kesedaran tu perlu kita ni tinjau balik, ingati balik. Ini yang saya syok betul saya kalau tadi dia beradik tu mesti ada yang barang-barang lucu pernah terjadi arah kata ni. Jadi dia mesti kelihatan. Kalau tadi berkumpul keluarga, ni ya channel ni ya munilah ini sedamitnya penangis ni si nyamal kadang-kadang penyamal. Sikit-sikitnya petapuk tu kalau dimarahinya. Jadi barang itu boleh mengingati kata ni. Jadi saya rasakan kalau tadi berkeluarga ini yang perlu dilaratkan kepada adik-beradik kata ni akannya Munirah suami misalnya. Suami itu memanglah tadi mesti ingat tu ia datang dari lain isteri datang dari lain. Mana boleh kata ni ni kami keluarga macam ni kita bang bisa ikut passion macam ni juga. Mana boleh passion itu diikutkan sebab passion itu ia membawa passion daripada keluarganya Sebab membesar pun dengan cara yang lain jadi, kan. Jadi lain je passion di sini ni makannya lain sininya bertangannya pakai jarinya kami bergarpu bersudu berpisau bergargaji apa banyak makanan ni banyak. Punya cuma ni. Jadi barang itu setelah yang masuk ke keluarga kita, ya kan something new. Inilah perlu. Tapi kata ni janganlah sampai ke tahap abang mesti ikut macam ni. Perlu kita ni fleksibel. Give time ni kata ni. Jadi itu tah yang saya maksudkan tadi kau taganya tu harapan tu banyak ni. Kalau kan mengenai dengan orang ni apatah lagi kalau saya di ujung ni sekali tadi bila sama ketua tadi kan. Kalau ketua je tu kau tanya nya mengapalai ni grup ni kadang-kadang tadi bos tu betul. Jadi bos satu memang tu bila you balik sekarang dari luar negeri sekiranya sekiranya kita bawa kontinjen misalnya kita tu balikan ni memang kita tak anu tu subhanallah kenapa kedakuan kenapa kedakuan ni pilih kerana pikirkan itu ada orang bila positif negatif tu hanya aku kena pilihnya nanya kali aku ni ada juga orang macam tu. Jadi barang ni pun perlu kata ni
kiaskan. Bila Jadi sudah think bos milih positif kita lah. positif. I will prove that apapun bos pikir ke aku ataupun apa yang ku pikir dalam diriku ni, misalnya kerana ya ke aku ni, saya mesti buktikan. Dan yang aku taganya tu artinya aku yang boleh mengendalikan apapun yang ditugaskan. Kata macam tadi bekerja ni kan, kadang-kadang kata ni ada kena beri tas yang belum pernah tadi tahu. Ada orang yang memikirkan secara yang negatif, ni susah ni. Bukan bidang ku ni, ni kanuan ni kan. Jadi saya rasakan ini satu kesilapan. Padahal itu adalah peluang. Baru-baru ni saya pun ada mengurus sosio. Kalau ada orang punya idea macam ni, kalau kita kena pindah di bandara ni, kena pindah kita RTB Temburong misalnya. Ada orang berfikiran negatif tu. Kenapa ke Temburongnya? Baiklah kalangan juga pakai pakai jembatan. Betul. Dulu melintas negara lain, jiran kata ni payah tu. Jadi bila orang berfikiran macam ni, saya rasakan ini adalah satu peluang misalnya. Kadang-kadang bila orang kita kena pindah ke Temburong itu, dia akan berfikir, wah lagi syok banyak pengalaman, banyak lagi lebihan. Jadi bila kita sekarang berbalik ke Brunei, kena ambil balik. Betul. Pengalaman itu bukan daripada buku. Ya. Kalau dapat kau menipu ke dia aku, tahu aku tu udang galah sana tu. Mana yang nyaman, mana yang tidak nyaman, aku tahu sudah. Soalnya aku sudah sana 5 tahun aku mengail. Aku tahu di mana. Kalau melihat air itu, jadi pengalaman itulah yang mendewasakan kata ni. Betul. Saya rasakan itu dah yang perlu dalam kata ni. Apapun dalam hidup kata ni kalau niat kata ni, kau teganya itu artinya kata ni ambil barang itu secara yang positif. Betul. Secara yang terbaik. Dan kita ni kan buktikan kau teganya tu lulus tu. Kau teganya. Alhamdulillah. Jadi apa-apa kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Haji Ali Yusri bin Abdul Ghaffur, merupakan kaunselor dan juga motivator berkesudian untuk berkongsi, memberikan penjelasan dalam segmen motivasi pelajar Kautah Ganya. Itulah tajuknya pada kali ini Ya, jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu kita, itu Tuan Haji Ali Yusri bin Haji Abdul Ghaffur, merupakan seorang kaunselor dan juga seorang pakar motivasi yang insya-Allah akan berkongsi ilmunya lagi di lain kesempatan insya-Allah Cikgu ya. Baik, sekali lagi Rampai Pagi mengucapkan jutaan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.